Kenapa nak kena kemaskin padu Bukan semua maklumat dah ada? Bukankah kalau dah masuk IC semua maklumat dah ada? Ada perkara yang kadang-kadang menimbulkan kekeliruan kerana ada yang bertanya di luar, kalau kerajaan telah pun mempunyai data-data ini yang disebut sebagai data pentadbiran, kenapa perlu diisi semula? Ada beberapa sebab. Pertama, saya ingin mengesahkan memang data-data yang ada di dalam padu itu adalah data-data pentadbiran daripada beratus-ratus pangkalan data kerajaan yang telah melibatkan sejumlah 30 juta warga negara Malaysia. Jadi data itu memang sudah ada. Sebahagian saja data itu yang kita lepaskan untuk kemaskini kepada rakyat kerana terutamanya data-data yang bersabit dengan kedudukan kewangan itu ia dikira sebagai data yang sensitif. Contohnya nombor LHDN ke, nombor EPF ke. Walaupun saya boleh terangkan selepas ini bahawa setakat ini tidak ada satu pun cubaan untuk memecah masuk ke dalam padu telah berjaya, tetapi semasa merancang sistem, kita kena mengambil kira kalau ada cubaan masuk yang berjaya, maka kita perlu lindungi data-data yang dikira bersifat sensitif, terutamanya yang bersifat kewangan. Jadi ada data-data yang dilepaskan untuk kemaskini oleh rakyat. Ada data-data itu yang disimpan di dalam 30 juta rakyat Malaysia yang memang telah dikumpulkan daripada data-data pentadbiran kerajaan. Pangkalan data utama atau padu merupakan sebuah pangkalan data yang komprehensif dan menghampiri masa sebenar ataupun near real time bagi penghasilan analitik berkala. Baik, saya kena terangkan sedikit kenapa perlunya kita bergerak daripada proses yang ada sebelum ini kepada peringkat sekarang iaitu near real time kepada peringkat akan datang yang akan menjadi real time. Proses sebelum ini ialah data-data kerajaan tidak dikongsi. Kalau ada sesuatu jabatan yang baru saja melancarkan program baru, mereka ingin membuat semak silang dengan data daripada jabatan-jabatan lain, mereka terpaksa melalui proses yang cukup panjang untuk mendapat pelepasan. Jadi sebab itu akhirnya masing-masing kata daripada nak tunggu 1 tahun, 2 tahun, lebih baik saya suruh rakyat isi balik semua. Sebab itu timbul soal, kenapa kalau pergi ke satu jabatan tertentu, kenapa kena isi balik? Bukankah kalau masukkan IC saja semua maklumat itu dah ada? Ia adalah disebabkan kerana data-data itu sebelum ini tidak dikongsi. Kalaupun dikongsi, ia diberikan secara manual. Dan bila diberikan secara manual di dalam file data ini, dia akan menimbulkan banyak perkara. Kadang-kadang soal kesilapan manusia, kadang-kadang kebocoran, dan ia juga melambatkan. Apa yang dibuat oleh padu sekarang ini ialah dia ke arah real time, iaitu kita menetapkan secara berkala bahawa sebarang ada perubahan di dalam pangkalan data sesuatu jabatan yang disepadukan di dalam padu, fail terbaru itu secara automatik akan dimuat naik dan akan dimasukkan dan ada algoritma yang secara terus akan memproses. Rancangannya selepas ini dalam fasa-fasa yang akan datang, kemaskini data padu dan perkongsian di antara jabatan-jabatan kerajaan akan mencapai tahap real time. Maksudnya kalau ada sahaja kemaskini data di Kementerian Pendidikan contohnya, secara automatik itu akan ditunjukkan di dalam pangkalan data utama padu dan secara automatik seluruh aplikasi kerajaan yang lain akan mendapat kemaskini itu. Inisiatif ini diambil bagi menambah baik perancangan dasar serta pelaksanaan program berpandukan data untuk membolehkan rakyat menerima manfaat yang sewajarnya. Seperti yang saya sebut tadi, padu juga adalah elemen utama untuk kita menggerakkan ke arah GovTech. Sistem padu dibangunkan dengan pengintegrasian 292 set data agensi yang menjadi asas pembentukan profil individu dan isi rumah.
Pengintegrasian data secara berperingkat ini akan melibatkan lebih daripada 400 sumber data pentadbiran daripada pelbagai agensi sektor awam, termasuk kerajaan negeri dan tempatan, serta agensi JLC dan JLIC, dan juga syarikat-syarikat yang membekalkan utiliti. Itu akan membolehkan kita mendapat alamat dan kedudukan isi rumah yang terkini, kerana kita sedia maklum selalunya kalau alamat di dalam kad pengenalan itu alamat semasa buat kad pengenalan. Lepas itu dia dah berpindah-pindah alamat daripada Jabatan Pendaftaran Negara semata-mata yang tidak disemak silang dengan data-data yang terkini. Itu selalunya menyukarkan kita untuk mengenal pasti kedudukan rumah dan alamat yang terkini. Sejak diluncurkan pada 2 Januari 2024 sehingga 10 Mac 2024 semalam, seramai 4,292,912 individu yang berumur 18 tahun dan ke atas telah mengemaskini, mendaftar dan mengemaskini maklumat dalam sistem padu, dan perinciannya jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan adalah seperti berikut. Untuk individu 18 tahun ke atas, angka 4,292,912 orang itu adalah bersamaan dengan 19.5% daripada keseluruhan rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Dan mereka adalah melambangkan isi rumah. Jadi maksudnya kalau kita lihat individu yang 18 tahun itu melambangkan isi rumah, jumlah isi rumah yang mengikut survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah adalah 7.5 juta. Tetapi oleh kerana kita akan membenarkan individu yang tidak berkeluarga, bujang lah, ataupun duda atau janda atau ibu tunggal, juga untuk membentuk satu isi rumah masing-masing. Jadi jumlah isi rumah dianggarkan sebanyak 9 juta. Jadi kalau pada pandangan kami, jumlah ini adalah jumlah yang memadai untuk kita mengesahkan 30 juta data warga negara yang ada. Bila dicampur dengan jumlah pendaftaran dan kemaskini termasuk individu di bawah 18 tahun, jumlah yang telah mendaftar dan mengemaskini adalah 5,946,708 orang. Iaitu sebanyak 19.8% daripada jumlah keseluruhan. Kejayaan pengemaskinian data dalam padu akan membolehkan sistem ini menjadi rujukan utama kepada semua agensi peringkat persekutuan, negeri dan juga kerajaan tempatan.